Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berbahagia ini, pagi Selasa 22 hari bulan 11 tahun 2022. Alhamdulillah, cantik nombor hari ni 22/11/22. Moga-moga negara kita dalam keadaan aman, sejahtera, insya-Allah dipermudahkan segala urusan. Jadi tuan-puan, pada pagi ini saya sambil-sambil menuju ke suatu destinasi. Marilah sama-sama kita berkongsi tentang ilmu tentang sihir. Bukan nak ajar buat sihir. Apa perkara yang perlu kita ketahui tentang sihir? Beberapa perkara yang kita perlu ketahui tentang sihir. Jadi tuan-puan, sebelum tu marilah sama-sama kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita meneruskan perbahasan kita, perkongsian kita pada pagi ini, insya-Allah. Selawat tafrijiyah boleh ya. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Sekali lagi insya-Allah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, syukur atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita sehingga ke saat ini. Marilah sama-sama kita menggunakan segala nikmat Allah ini untuk kita menyembahnya di atas jalan ibadah. Dan sebelum kita berada di atas jalan ibadah, marilah sama-sama kita mengkedepankan nilai ilmu. Kerana al-ilmu imamul amal. Ilmu itu pemimpin kepada amal. Jadi kita berilmu sebelum beramal dan ikhlas dalam beramal setelah berilmu. Ilmu dan adab itu tidak pernah dipisahkan.
kerana adab dan ilmu itu selari, dan ilmu dan adab itu selari, dia bergerak seiring, tidak terpisah. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi ini kita akan bicarakan tentang sihir. Kita lihat banyak di media sosial saat ini, media massa, orang yang membicarakan tentang sihir tanpa rujukan, tanpa fakta dan tanpa asas ilmu. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah, sehingga boleh dikatakan semua pesakit yang pergi kepada perawat dikatakan sihir. Bila kita cek betul-betul dengan diagnosnya, dengan keluhan-keluhannya, dengan mimpi-mimpinya, dengan sakit yang dialaminya, reaksi ketika diruqyah, reaksi ketika beraksi, pesakit yang memberi respon pada ayat-ayat tertentu, rupanya bukan sihir. Ramai yang tersilap sangka, tersilap rasa, tersilap mengagak-agak ini kes sihir. Tidak boleh. Kes sihir kita tak boleh main agak-agak, rasa-rasa, syak-syak, firasat-firasat, tak boleh. Ianya mesti dibuktikan. Ada pembuktian yang boleh kita buktikan. Ada pembuktian yang boleh kita buktikan. Seperti mana Nabi SAW membuktikan itu sihir dengan menemui buhulan sihir. Dengan dibuktikan pula dengan simptom-simptom yang dialami oleh Nabi SAW, termasuk keluhan ketika mimpi. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana untuk mencari buhulan sihir, bagaimana untuk mengeluarkan buhulan sihir, bagaimana untuk membatalkan pengaruh sihir, dan bagaimana untuk menyelesaikan tempat yang berada sihir, dan bagaimana untuk membentengi diri daripada sihir. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah, cinta Nabi iaitu zahirkan dengan sunnah, bukan sahaja dengan selawat. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sihir ni benda besar boleh jadi kecil, benda kecil boleh jadi besar, benda hitam boleh jadi putih, benda putih boleh jadi hitam, benda kasih boleh jadi benci, benda benci boleh jadi kasih, dan sebaliknya. Tuan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang cantik nampak huduh, yang huduh nampak cantik, itulah sihir. Yang sihat boleh jadi sakit, yang sakit boleh jadi sihat. Tuan-puan dirahmati oleh Allah, yang nampak boleh tak nampak, yang tak nampak boleh nampak. Itulah permainan sihir, dan semuanya dengan izin Allah. Dipanggil izin kauni qadari. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 100 yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang usulus sihir, asal-usul sihir ini. Dan Allah ceritakan dalam ayat ini 102 surah Al-Baqarah, yang mana sihir ini terjadi dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Dipanggil izin kauni qadari. Walaupun kita tak suka sihir itu terjadi kepada kita, keluarga kita, rakan kita, orang yang kita cintai dan sebagainya lagi, tapi Allah izinkan sihir itu terjadi kerana Allah nak uji kita. Allah nak tengok macam mana kita menghadapi sihir itu, bagaimana kita mematahkannya, bagaimana jalan ibadah yang kita pilih untuk ikhtiar kesembuhan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah, ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Dan tidak ada apa-apa kemudaratan, termasuk sihir yang boleh berlaku kepada kita semua, illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah. Jadi sihir itu terjadi dengan izin Allah. Dalam ayat ini izin Allah yang macam mana? Izin ada dua, izin syar'i dan izin kauni qadari. Izin syar'i ini segala perkara benda baik yang berlaku kepada kita, yang menepati syariat Allah, Allah juga izin kita melakukannya. Bermakna Allah ingat pada kita. Allah SWT kurniakan taufik hidayah kepada kita
untuk melakukan ketaatan kepadanya. Yang kedua dipanggil izin kauni qadari. Yang kedua dipanggil izin kauni qadari. Yang ni dipanggil perkara buruk yang berlaku kepada kita, termasuk kita terkena sihir, pun berlaku dengan izin Allah. Dipanggil izin kauni qadari. Walaupun benda tu kita tak suka berlaku kepada kita, tapi ianya berlaku dengan izin Allah. Sihir tu berlaku. Tak kira kita buat benteng diri setara mana pun, kalau Allah izinkan sihir tu berlaku pada kita, kena kita. Kita tak buat benteng diri ke, kalau Allah tak izin sihir tu berlaku pada kita, tak kena. Tapi ghalib ni kebiasaan berlaku. Kalau kita buat benteng diri, Allah kasih pada kita, mendekatkan diri kepadanya. Kadang Allah SWT lindungi kita daripada sihir. Nak Allah lindungi kita, kena zikir, kena doa, kena buat pembentengan, bukan ambil azimah yang semakin merosakkan umat. Ada perawat membekalkan azimah, cincin lah, rantai lah, digantung pada leher lah, diletak pada pinggang lah, diletak pada lengan lah. Yang Islamik sikit, letak pada cincin simbol-simbol tertentu, dengan mengatakan ianya boleh melindungi kita daripada sihir. Kepala otak dia dah lah tak ada dalil nas, dalil akli pun merosakkan. Sumber pun tak tahu daripada mana, sumber Google. Dah boleh Google ni siapa pun boleh menaik. Tapi sumber sahihnya daripada kitab apa, ulama mana yang terima. Kita tak boleh gantung sifat perlindungan Allah kepada alat. Nanti kita akan membesarkan alat dan menundukkan kebesaran Tuhan. Kita orang yang beriman, kita membesarkan Allah. Sifat perlindungan adalah sifat Allah, sifat ketuhanan. Jangan kita gantung pada alat. Jadi kerana itu, Nabi dah ajar macam mana untuk melindungi kita daripada sihir. Minta kepada Allah. Amalkan 3 kul. Rasulullah sendiri mengamalkan 3 kul. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sebanyak 19 kali sehari semalam. Daripada pagi hingga ke malam Rasulullah membaca 3 kul ini. Dan Rasulullah membaca lagi doa-doa perlindungan. Banyak yang Rasulullah baca. Kita je yang tak nak baca, tapi ambil azimat sebagai pelindung sihir. Jadi sihir ni benda yang kita tak suka, tapi berlaku kepada kita dengan izin Allah. Jangan kita hanya melihat kepada asbab sahaja dan merosakkan jiwa kita dengan kita menyalahkan asbab. Orang sihir kita dan sebagainya, orang tak suka kita. Orang tak suka kita ada sebab. Ada sebab. Tapi sihir tu berlaku dengan izin Allah. Bermakna Allah uji kita. Allah dah sebut, dipanggil izin kauni qadari, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan tidak ada apa-apa kemudaratan yang boleh menimpa kita illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya kita terkena sihir, kita terkena gangguan jin kerana Allah izinkan pengaruh sihir itu. Jin itu masuk ke dalam badan kita dan mengganggu kita sebagai bentuk ujian kepada kita, tuan-puan. Oleh kerana itu, tuan-puan, ujian juga kepada perawat. Bila mana perawat tidak mahir dalam kaedah pengubatan, tidak mahir dalam kaedah mendiagnosa penyakit sehingga salah saka dikata sihir, macam-macam. Tuan-puan rahmatullah, macam-macam bersih. Kita kena nilai di atas, kita kena berdiri di atas jalan ilmu sebelum beramal. Tuan-puan rahmatullah Allah. Oleh kerana itu, sihir ini berlaku dengan izin Allah. Jadi perkara pertama kali, bila pengaruh sihir itu terkena kepada kita, akan ada 2 pengaruh. Bila sihir itu terkena kepada kita, akan ada 2 kesan pengaruhnya. Tuan-puan tahu tak 2 kesan pengaruh tu apa berlaku pada kita? Kecuali kepada Nabi Muhammad, 1 pengaruh sahaja. Dia ada 2 kesan pengaruh berlaku pada kita. Cuba komen tuan-puan kalau nak tahu.
Cuba komen. Ada dua kesan pengaruh berlaku pada kita bila kita terkena pengaruh sihir. Ada dua kesan utama berlaku kepada kita. Kalau nak tahu, komen nak tahu. Saya nak minum air sekejap. Kalau nak tahu, komen nak tahu tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang bagi salam pada saya jawab salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwan. Nak tahu paling kurang saya nak 30 komen nak tahu. Insya-Allah baru semangat sikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Tuan-puan, dah cukup dah 30, insya-Allah. I also want to know. Baik, insya-Allah saya kongsikan kepada tuan-puan. Sebelum tu, yang tuan-puan yang belum share, tolong share dahulu. Semoga semakin tersebar luas kebaikan. Ini dipanggil ihsan. Ihsan itu melakukan kebaikan. Salah satu kebaikan adalah kita berkongsi kebaikan. Dan bila orang dapat kebaikan yang kita kongsi, dia menjadi kebajikan. Automatik kita boleh pahala percuma tuan-puan. Cuma je tekan button share saja. Bantu share dahulu, paling kurang setiap orang satu share. Itu adalah sifat ihsan. Ihsan itu melakukan kebaikan. Dan bila kebaikan kita kongsi, orang dapat kebaikan itu dipanggil kebajikan. Dan kebajikan itu menzahirkan menjadi asbab kita memperoleh gandaan pahala daripada Allah. Dan kita dimuliakan oleh Allah. Malaikat memuji kita kerana kita berdiri di atas jalan ilmu. Di atas jalan ilmu, insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya kongsikan kepada tuan-puan. Okey, catat tuan-puan. Dua kesan utama berlaku kepada kita bila terkena pengaruh sihir. Dua kesan pengaruh sihir bila terkena kepada kita. Dua kesan utama pengaruh sihir bila terkena pada manusia. Kesan pertama dipanggil kesan hissi. Yang kedua dipanggil kesan maknawi. Pertama dipanggil pengaruh. Yang pertama dipanggil kesan pengaruh sihir ini kena pada kita, melahirkan dua kesan utama. Pertama hissi, yang kedua maknawi. Tolong catat tuan-tuan. Tolong buat catatan seorang, supaya orang yang baru masuk dia dapat perhatian, dia dapat mengikuti dengan baik agar tidak ketinggalan. Dua kesan utama pengaruh sihir bila terkena pada kita akan menimbulkan dua kesan pengaruh pada badan kita bila terkena sihir. Yang pertama, dua kesan utama pengaruh sihir yang terkena pada kita. Yang pertama dipanggil hissi, yang kedua dipanggil maknawi. Okey, hissi. Okey, saya terima kasih kepada Cik Najibah.
bantu buat nota, tolong ping kan, supaya orang lain dapat ambil ataupun dapat apa panggil, dapat mengikuti. Okey. Dua kesan utama tuan-puan. Yang pertama dipanggil hissi, yang kedua maknawi. Apa benda hissi, apa benda maknawi ni? Macam mana ianya berlaku pengaruh, macam mana? Okey, saya akan jelaskan. Hissi maknawi itu bahasa Arab. Yang pertama, hissi maksudnya adalah fizikal. Bila pengaruh kesan sihir itu kena pada kita, akan ada kesan pertama dipanggil kesan hissi, iaitu kesan pada fizikal. Contohnya, pening kepala yang berpanjangan. Sihir ni pelik. Bila pergi scan hospital tak ada penyakit. Jangan pergi hospital kerajaan saja, pergi juga hospital swasta, dapatkan pengesahan 2-3 orang doktor, 2-3 orang pihak hospital, pihak kedoktoran medik mengesahkan tidak ada penyakit. Scan buat ada, MRI buat tak ada, tapi sakitnya ada. Itulah antara pengaruh hissi. Fizikal sakit tapi tak ada penyakit. Kesan pada fizikal. Okey, itu sebagai contoh. Contohnya, kemaluan, rasa sakit sangat-sangat, tapi pergi hospital tak ada apa-apa penyakit, tak ada apa-apa kesan, tapi kita sakit sangat-sangat, seperti orang sedang bakar kemaluan kita. Ini pernah berlaku ya, ini pernah berlaku. Medik jadi bengong, doktor jadi bengong, sakit benda dia ni. Itu kesan pada hissi. Dan pernah berlaku tuan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT, orang yang terkena sihir tujuan pemisah. Okey, tujuan pemisah, lalu mereka dapat berkahwin juga. Gaduh-gaduh pun kahwin. Dia tambah lagi sihir agar tujuannya tak dapat bersetubuh. Bila malam nak bersetubuh tuan-puan, kemaluan lelaki berpindah daripada tempat asal, berpindah ke peha, berpindah ke lutut, berpindah ke pinggang, berpindah ke lengan. Ada berlaku. Dan ada yang berlaku berpindah ke dada. Masya Allah. Wal'iyadzubillah. Itu berlaku. Benda pelik. Pergi hospital cek, bengong doktor tengok, terkejut. Ini berlaku. Tapi kita tak sebar lah benda ni, benda aib kan. Tapi berlaku. Itu kesan pada hissi. Pelik pelik. Itulah sihir, memang pelik. Salah satu benda ghaib yang perlu kita imani, sihir. Dia halus, tak nampak dengan mata, tapi ianya berlaku, kesannya ada. Allah izinkan berlaku. Tidak mustahil. Kerana ada dalil daripada Al-Quran. Buktinya Nabi Musa alaihi salam melawan tukang-tukang sihir Fir'aun. Mereka melemparkan tali, lalu tali itu menjadi ular, sedangkan bukan ular sebenarnya. Tapi orang nampak ular kerana apa? Tukang sihir itu telah menyihir mata-mata orang yang memandang ketika itu. Tapi Nabi Musa AS, dia lempar tongkat jadi ular betul. Itu bukan sihir. Nabi Musa tak buat sihir, itu mu'jizat. Jadi tuan-puan, sihir ni boleh dipatahkan, seperti mana Nabi Musa mematahkan sihir tukang sihir Fir'aun. Dia patah dengan apa tuan-puan? Keyakinan kepada Allah, kebergantungan kepada Allah SWT. Dia mukjizat ustaz. Kita mana ada mukjizat? Tahu mana kita tak ada? Ada dengan kita mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Apa? Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad yang kekal ada pada kita sehingga hari ini tuan-tuan. Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin. Yakin tak kita pada ayat Allah ini? Kami turunkan Al-Quran, Allah kata,
menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. Penyembuhan dalam segala sakit kecuali mati. Tuan pada rahmati dari Allah SWT. Jadi hissi. Yang pertama tadi adalah kesan. Kesan yang pertama bila kena pada kita pengaruh sihir dipanggil pengaruh hissi. Kesan pada fizikal, sakit tapi tak ada penyakit. Kesan yang kedua yang terkena pada kita bila terkena sihir adalah kesan maknawi. Maknawi ini adalah dia terkesan kepada jiwa kita, dipanggil rohani. Tadi fizikal, maknawi ni rohani. Seperti emosi yang tidak stabil. Jadi nak marah, tengok suami jadi nak marah. Suami pergi, jadi reda. Tengok muka suami lagi nak marah. Apatah lagi dia berkata, tengok pun nak marah. Apatah lagi dia tak buat silap apa, tengok nak marah. Apatah lagi bila dia ada kesilapan kecil akan jadi besar. Itu kesan pada maknawi. Kesan pada maknawi ini akan mengotorkan jiwa, mengeruhkan akal fikiran. Sangkaan buruk akan timbul. Dendam, kesumat, tidak redha dengan takdir Allah SWT. Nak balas dengan keburukan juga. Buat fitnah dan sebagainya. Itu kesan kepada maknawi. Kita jadi rosak hati kita, jadi hitam hati kita. Jadi sangka buruk, tuduh orang tu, tuduh orang ni. Sangka buruk orang tu, sangka buruk orang ni. Buat fitnah kepada orang tu. Pandang orang dengan hina dan sebagainya. Itu kesan pada maknawi. Tuan-tuan, dia lebih kepada jiwa dan emosi. Kesan pada maknawi. Jadi kerana itulah tuan-puan, perawat yang merawat sihir, dia perlu diagnos keseluruhan. Diagnos dia kena merangkumi fizikal dan maknawi tadi. Emosinya macam mana, jiwanya macam mana, ketaatan dia kepada Allah macam mana. Berapa banyak maksiat yang dia buat pada Allah, sudah bertaubat ke belum, dapat terima takdir ini redha ataupun tidak, memaafkan semua orang ataupun tidak. Tidak hanya memandang kepada asbab, tapi redha dari terhadap ujian Allah. Allah yang mentakdirkan kepada kita. Kalau tak pandang asbab pun tak apa. Ini maknawi. Kerana Allah yang takdir sakit ini pada kita. Kita tak nak kotorkan hati. Melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja tuan-puan, dia terkecuali daripada dua kesan ini. Rasulullah terkecuali daripada kesan maknawi. Rasulullah terkena sihir, ya, hadis sahih. Tapi Rasulullah terkena sihir hanya terkesan pada Rasulullah kesan pengaruh hissi sahaja, sehingga menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pening kepala, ingat-ingat tak ingat, dalam keadaan khayal sikit. Tu. Ingat tak ingat. Itu yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia sihir. Jadi pening sikit, lemah tubuh sikit. Tapi Rasulullah tidak terkena kesan maknawi kerana Allah melindungi Rasulullah daripada terkesan pengaruh sihir pada jiwa Rasulullah. Jiwa Rasulullah tak ada yang lain melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Jadi tuan pada rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berbeza kepada kita. Tak kira kita siapa, bila terkena sihir, dua kesan ini, fizikal dan juga rohani, emosi. Fizikal dipanggil kesan hissi, yang kedua dipanggil kesan ma'nawi, jiwa dan akal fikiran, emosi. Tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itulah pengubatan sihir dia tak cukup dengan kita membaca ruqyah saja. Kita kena menyelami apa yang dirasai oleh pesakit.
Dan kita kena wajib buat tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa pesakit, agar pesakit itu faham masalah yang dihadapinya, dapat redha, dapat sabar, memaafkan semua orang, minta maaf kalau dia ada silap, semakin mendekatkan diri kepada Allah, jauhi diri daripada kemaksiatan dan kemungkaran serta kekejian. Itu. Tidak menzalimi orang. Kalau ada menzalimi orang, kembalikan, minta maaf, kembalikan hak dia dan sebagainya. Itu tazkiyatun nafs. Kena terima, kena buat muhasabah diri. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kesan pengaruh, kesan utama bila seseorang itu terkena sihir. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk kepada jenis sihir. Jenis sihir ada 7. Dalam kitab-kitab Muktabar Ruqyah Syar'iyyah International, jenis-jenis sihir ada 7. Jenis sihir ada 7. Macam mana cara sihir itu masuk kepada kita dan memberi kesan kepada kita? Macam mana sihir itu boleh masuk kepada kita, dipanggil jenis, dan memberi kesan kepada kita, kesan hissi dan maknawi tadi. Jadi cara masuk sihir ada 7 cara, 7 jenis dipanggil. Pertama, al-ma'kul, dimakan. Tolong buat nota seorang. Jenis sihir ada 7. Jenis ni maksudnya cara sihir itu masuk kepada kita dan mempengaruhi kita. Cara sihir itu masuk pada kita untuk mempengaruhi kita. Cara sihir masuk pada kita ada 7 jenis yang dipanggil jenis sihir. Pertama adalah dimakan, melalui dimakan. Dimakan ke, termakan ke, sengaja makan ke, tak tahu tapi termakan. Itu dipanggil dimakan. Dimasuk melalui makanan yang kita makan. Yang kedua, diminum. Tuan catat tuan-puan. Dimasuk melalui kita minum tu. Minum ke terminum sama. Yang ketiga, dihidu. Dihidu ni masuk melalui apa? Sama ada angin, ataupun asap, ataupun wangian. 3. Jadi sihir dihidu dipanggil jenis. Jenis dia dihidu. Jenis dihidu. Faham tak? Jenis tu dihidu. Okey. Jenis dihidu ni ada 3. Sama ada masuk melalui angin, asap, atau wangian. Minyak wangi. Minyak pula banyak lah. Minyak pula terbagi banyak lah. Minyak cenua, minyak dagu, minyak mati bunuh, minyak buluh perindu, minyak mutu. Setakat ni tak ada lagi. Hok hidu, minyak mutu, petrol, DC, masuk jin sihir, tak ada lagi. Sebab mustahil nak buat gitu. Okay. Tapi tidak mustahil, boleh dibuat. Campur ke bahan sihir dalam minyak mutu dia. Nanti dia buka minyak mutu tu, maka terbang masuklah. Tapi macam mana orang nak buat gitu? Susah nak buat gitu. Tapi kebanyakannya adalah sihir dihidu ni masuk melalui melalui apa tuan-puan? Dipanggil awal. Pertama masuk melalui asap. W, wangian. Yang terakhir adalah angin. Asap, wangian, angin. Asap, wangian, angin. Okey, awal. Mudah kan? Okey. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai tanya, nak pergi mana Ustaz? Nak pergi JT. Nak pergi JT. Daripada Bandar Permaisuri nak pergi JT ya. Ada urusan. Paning nak pergi setiu balik. JT setiu apa?
40 km. Dekat je. Setengah jam. Ada kerja yang perlu dia buat. Begitulah. Berpagi-pagi mencari rezeki. Siapa pun memerintah, kita tetap berpagi-pagi mencari rezeki, berpetang bermalam. Moga rezeki diberkahi. Pemimpin siapa naik pun, kita tetap kena bekerja. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa-siapa yang naik pun, kita tetap akan teruskan merawat. Dan pesakit gangguan sihir tidak akan habis. Siapa naik pun tak habis. Cuma dikuat kuasakan doktor akhtar, ataupun dia membantu kita, golongan yang terkena gangguan jin ni. Siapa yang nak bela kita ni? Siapa, menteri mana akan bela kita? YB mana akan bela kita? Sedih kadang kalau memikirkan. Sedangkan gangguan, yang kena gangguan ni banyak. Skamer-skamer perubatan lagi banyak. Lagi banyak. Ustaz-ustaz jadian dalam media masa semakin berleluasa. Tidak ada pengiktirafan, merosakkan akal fikiran masyarakat, melarikan kepercayaan masyarakat kepada benda-benda yang tidak sepatutnya. Kita risau. Benda ni perlu dirisaukan. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sambung tadi. Ada berapa jenis sihir? Cara masuk sihir ada 7 jenis. Pertama dimakan, yang kedua diminum, yang ketiga dihidu. Satu bahagian. Ini satu bahagian. Okay. Sihir dimakan, diminum, dihidu. Sihir dimakan, diminum, dihidu ni kalau masuk dalam, kalau terkena pada kita, buhul. Buhul ni ikatan sihir tu. Media sihir, barangan sihir, buhul dipanggil ikatan. Buhul tu ada dalam tubuh. Tak payah cari luar tubuh lah. Ada dalam tubuh. Kalau dimakan, diminum, dihidu, ada dalam tubuh. Sebab apa dah dimakan, masuk dalam badan lah. Diminum, masuk dalam badan lah. Dihidu, masuk melalui hidung. Dia tak ada sihir dihidu masuk melalui telinga. Tu lag lag sikit. Mana ada sihir dihidu masuk melalui telinga? Masuk melalui hidung lah. Nama dah hidu. Nama dah hidu. Okey. Okey. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan pada rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh dengar suara saya? Kita teruskan. Okey. Cara sihir masuk ke dalam badan kita, masuk ke duduk sini. Okey. Cara sihir masuk ke dalam badan kita. Cara sihir masuk ke dalam badan kita. Jalan masuk sihir ada 7 jenis tadi. Yang pertama sihir dimakan, yang kedua sihir diminum, yang ketiga sihir dihidu. Dimakan masuk melalui dimakan, masuk dalam badan lah. Yang kedua diminum, air. Air. Kita minum air. Okey. Masuk dalam badan. Yang ketiga dihidu, sama ada asap, wangian ataupun angin masuk melalui di hidung. Itu. Makan, minum, mulut. Asap, wangian, angin masuk melalui di hidung. Mashmum. Okey. Tuan pada rahmati Allah SWT. Al-ma'kul, mashrub, mashmum. Dipanggil dalam bahasa Arab. Jadi tuan pada rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. 3 jenis sihir. Ada 7 tadi kan? 3 jenis sihir. Yang pertama ni satu golongan kerana dipanggil sihir dalam. 3 ini bila kita gabung, sihir dimakan, sihir diminum, sihir dihidu, digabung dipanggil sihir dalam. Sebab apa sihir dalam? Buhul dia masuk dalam badan. Buhul dia masuk dalam badan. Buhul.
Ikatan sihir, media sihir, barangan sihir tu masuk dalam badan. Sebab dimakan, diminum, dihidu. Faham? Masuk dalam badan. Okey. Dia tak akan lekat ke pokok. Faham? Okey. Masuk dalam badan. Okey. Dipanggil sihir dalam. Dalam bahasa Arab, bila tiga ni terkumpul, makul dimakan, masyru' diminum, masymum dihidu. Bila terkumpul dipanggil sihir dakhili. Dakhili tu masuk dalam badan. Dakhili. Dakhala. Dakhili. Masuk dalam badan kita lah. Dia masuk dalam badan kita. Sihir dakhili ni, sihir gapu pula ustaz? 3 tadi lah. Dimakan, diminum, dihidu. Makul, masyru', masymum. Belajar bahasa Arab sikit. Okey. Boleh. Tuan pada rahmat dari Allah SWT. Itu 3 jenis sihir. Okey. Ada 7 tadi kan? Okey. Kita teruskan. Yang keempat adalah sihir ditanam. Ditanam ni mana? Dalam tanah lah ditanam. Okey, di tanah atas langit. Faham tak? Okey. Tanah dalam tanah. Okey, dipanggil ditanam. Yang keempat. Yang kelima adalah sihir disiram, ditabur. Disiram, ditabur. Disiram ni menggunakan apa? Dia terletak sama. Yang kelima, sihir disiram, ditabur. Dia letak sama. Siram dengan menggunakan air, minyak. Okey. Tabur dengan menggunakan media lah. Duit shilling, batu sungai, jarum, tanah kubur, tulang belulang. Itu dipanggil tabur. Faham lah? Okey. Baik. Tuan pada rahmatillah Allah. Minyak hati bunuh kategori dihidu, tapi jika disapu di tangga macam mana? Minyak hati bunuh ni, kalau ia masuk, minyak tu media, faham tak? Ni ramai orang dok faham. Bukan duk faham. Bahasa Kelantan panggil faham. Okey? Bahasa Ganu panggil faham ke tak? Bukan Pahang, negeri Pahang. Tu. Jadi tuan pada rahmatullah Allah, ramai yang tidak faham, termasuk perawat. Minyak mati bunuh tu bukan kategori dihidu, tidak. Minyak tu barangnya. Jadi minyak mati bunuh ni cara barang sihir. Jadi macam mana kita nak mempengaruhi orang tu, kita nak buat sihir kepada dia, bagaimana cara sihir ni nak masuk pada dia. Jadi cara macam mana? Contoh minyak mati bunuh, kita lesek. Tahu tak lesek ni ke apa? Lesek ni kita sapu di badan dia pun bau. Jadi dia masuk melalui di hidu. Kalau minyak mati bunuh tu kita capu dalam air minum dia pun minum, masuk melalui sihir diminum. Kalau kita minyak mati bunuh dia, kita capu dalam makanan dia, titik dalam makanan. Jadi dia akan masuk melalui dimakan. Bahaya ke tak ni ya Allah. Susahnya nak beri fahaman ya Allah. Okey, semua orang boleh berceramah, tapi yang memberi kefahaman adalah Allah SWT. Jadi, uskun ni dia bingung lagi. Dia sendiri tak faham macam mana dia nak memahamkan orang lain. Macam mana Allah nak beri kefahaman kepada orang lain, dia sendiri pun tak faham. Dia sendiri pun membabi buta. Itu uskun. Jadi kita memberi kefahaman ini tuan-tuan, wujudkan dia dalam kitab Marad As-Sihr, Usul Sihr dan Marad As-Sihr, karangan Syekh Dr. Sa'ad Ahmad Abduh, Syekh Mesir. Tuan pada rahmatil Allah SWT. Okey. Soalan daripada siapa tadi? Saya tak habis lagi. Ya Allah. Nurul Ageda. Okey. Faham tak? Minyak hati bunuh tu bagai sihir. Bukan dia kategori dihidu. Tidak lagi. Barangan dulu. Jadi contohnya, kalau disapu di tangga tu, maksud dia disiram. Disapu di tangga. Takkanlah kita sapu di tangga, orang tu nak jadi macam anjing. Pergi cium tangga. Tidak, dia tak akan masuk melalui dihidu tuan-puan kalau disapu di tangga. Tak. Dia akan pijak situ. Maksudnya disiram. Minyak hati bunuh tu disapu ataupun disiram, dicuruh. Orang Kelantan panggil dicuruh. Dicuruh. Curuh situ. Dia panggil ditabur sebab dia jenis minyak. Jadi dipanggil disiram lah minyak ni. Okey. Jadi
Itu termasuk dalam kategori disiram. Faham tak? Faham ke tak tuan-puan? Faham ke tak? Ya Allah. Okey. Sebab tu kalau benda ni pun kita tak dapat faham, macam mana kita nak pergi ke depan lagi berkaitan dengan sihir. Benda sihir ni benda yang perlu kita pelajari dengan ilmiah. Bukan percaya pula cakap orang gitu. Rujukan tak ada. Okey, faham? Biar kita terurus dengan ilmu, dipandu dengan ilmu. Dipandu dengan ilmu tuan-puan. Jadi faham ke tak? Jadi ada 7 jenis sihir tadi. Okey, kita ulang semula. Yang pertama adalah sihir dimakan. Yang kedua sihir diminum. Yang ketiga sihir dihidu. 3 ni dipanggil sihir dalam sebab buhu dia masuk dalam badan. Makan minum masuk melalui mulut. Hidu melalui angin, wangian, asap masuk melalui hidung. Hidung. Okey, masuk dalam badan. Itu dipanggil dalam bahasa Arab dipanggil 3 ni dakhili, sihir dalam, masuk dalam. Faham? Okey, beres sini. Tuan-tuan dan rahmatan Allah, kita sambung lagi. Tak habis hari ni nak duk selom mata. Saya siapa ada jetih. Biasa bawa kereta ngatuk. Hari ni bawa kereta sambil lah duk ngatuk. Kena buat live semua bawa kereta. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. 3. Ada 7 jenis sihir tadi. Pertama, sihir dimakan, diminum, dihidu. 3 ni dipanggil sihir dalam sebab buhu barangan sihir duduk dalam. Masuk dalam dah. Faham? Okey. Yang keempat adalah sihir ditanam. Ditanam dalam tanah lah. Tanah mana kita tanam? Kita nak buat sihir ke siapa? Kita nak buat sihir ke orang tu. Tanah dekat rumah dia lah. Tanah dekat tempat kerja dia. Supaya dia berpijuk, dia melangkah tempat tu. Kalau kita tanam rumah kita, tak jadi apa? Salah kena kita pada muka. Kena tanam depan rumah dia. Tu. Okey? Okey. Yang keempat, sihir ditanam. Yang kelima, sihir disiram atau ditabur. Disiram menggunakan minyak atau air. Ditabur menggunakan barangan-barangan lah. Tanah kubur, tulang belulat, paku, jarum, batu, benda lagi duit shilling. Itu. Faham? Okey, itu yang kelima, disiram atau ditabur. Yang keenam adalah sihir digantung. Digantung. Gantung, tuan-tuan tahu duk gantung. Gantung ketok bawah, gantung tu atas. Atas dinding, atas atap, di pokok, di tiang, di kaki burung merpati, atas pohon, pokok kelapa. Itu dipanggil digantung. Faham? Okey. 3 sihir ini pula, iaitu ditanam, disiram, ditabur, dan digantung. 3 sihir ini dipanggil sihir khariji. Khariji ni maksud dia sihir yang buhu dia berada luar badan. Luar badan. Ditanam tadi, tanam mana? Depan rumah, depan kedai. Disiram tadi, ditabur di mana? Mestilah luar badan. Depan rumah, depan kedai, depan tempat kerja apa. Tempat kita melangkah lah. Kalau orang nak buat sihir pada kita. Yang ketiga, yang ke 6 tadi, benda digantung. Digantung kat mana? Digantung tempat kita berada lah. Kalau orang nak buat sihir pada kita, kita sentiasa berada di mana? Situlah kena cari tempat digantung. Mudah je nak cari ni. Hari ni tak nak ajar lagi cara nak cari. Tak nak ajar lagi. Cuma biar faham sini dulu. Kau masuk kelas dah hari ni. Okey? Ilmu ni saya bagi percuma. Bila benda percuma ni orang dok hargai. Tak apa, orang dok hargai biar Allah hargai. Tak apa lah. Tak apa lah. Terima kasih awak bagi star. 150 star dapat. Terima kasih. Siapa bagi star ni? Terima kasih kepada Ustaz Safa. Terima kasih kepada Rosa Damai. Jazakumullah khairan jazak. Okey, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu taala sekejap. Okey. Okey.
Tiga sihir ni dipanggil sihir luar. Dalam bahasa Arab dipanggil sihir khariji, iaitu ditanam, disirang, ditabur, digantung. Sebab buhu dia duduk luar badan. Macam hok tiga awal tadi, dimakan, diminum, dihidu, buhu masuk dalam badan. Faham? Jadi perawat kena jelas. Ni semua orang mari semua kes sihir kalau dengan dia. Lepas tu semua orang sihir ni. Buhu sihir duduk mana? Buhu sihir. Klaim mudah, tapi bukti tak ada. Itu masalah. Jadi, sihir ni takkan selesai kalau kita tak selesai buhu sihir. Kalau duduk ala badan, buhu sihir macam mana nak selesai? Yang tu sesi lain. Kita akan cerita sesi lain. Yang ni kena faham dulu. Buhu tu duduk dalam badan. Jadi kena selesai. Kena batalkan buhul di dalam badan. Kalau buhu di luar badan, buhu sihir, bagangan sihir, kena selesai, kena cari, kena hancurkan, kena batalkan. Kena selesai. Pengurusannya, ada pengurusannya. Macam Rasulullah terkena sihir apa? Sihir ditanam. Rasulullah pernah terkena sihir ditanam. Ditanam kat mana? Dalam telaga apa? Dalam telaga. Allah Rabbi. Hebat orang buat sihir Rasulullah ni, orang tukang sihir hebat. Labid bin Al-Asam. Tukang sihir Yahudi terhebat. Tu. Dia menggunakan bahaya apa? Bahaya dia guna rambut Nabi. Rambut Nabi sendiri diikat pada pelepah tamar. Kemudian diikat dengan di bawah batu, diikat dengan batu dan ditanam di dasar telaga Darwan. Ada tengah kata Zarwan, ada tengah kata Darwan. Itu berlaku sehingga menimbulkan pengaruh di tempat tersebut. Sehingga Rasulullah menyelesaikan, mengeluarkan buhu, membatalkan dan menyelesaikan tempat tersebut. Rasulullah kambuh telaga tu. Kambuh. Sebab tak siwi orang lain terkena pengaruhnya. Ada pengaruh tu. Faham? Rasulullah kena sihir di luar. Sihir khariji, iaitu jenis apa? Ditanam. Okey. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Emilia Manuel Pacana. Pelik nama. Santau jenis santau sihir jenis apa ustaz? Santau ni dia jenama. Santau ni termasuk dalam sihir apa? Santau ni termasuk dalam kategori sihir. Cuma dia jenama santau. Santau ni adalah ramuan yang dibuat untuk sihir. Kalau santau sihir tu ramuan, dia ramuan. Santau ni ramuan. Dicampur dengan gonti, campur dengan goni untuk tujuan dia lah. Tujuan lain pula. Jenis dan tujuan lain. Jenis tujuan. Orang kata sihir pemisah. Pemisah tu tujuan sihir. Jadi jenis sihir lain. Masuk melalui gapo? Tak tahu lagi tu. Jadi pemisah tu baru tujuan. Tujuan yang dikehendaki orang tu buat sihir kita tu untuk gapo? Untuk tujuan pemisah. Jadi masuk melalui gapo? Jenis gapo? Tu yang tu kena cari. Yang tu perawat kena cari melalui simptom-simptom, melalui keluhan-keluhan, melalui ruqyah, melalui diagnosa, tazkiyatun nafs, selidiki. Gitu. Tuan pada rahmati Allah. Faham? Jadi santau ni jenama je. Contoh ginilah, jenama baju bulan bintang. Dia tetap pakaian. Dia tetap baju. Cuma jenama je bulan bintang. Dia tetap pakaian. Dia tetap baju Melayu. Elrah baju Melayu. Go. Dah elrah dengan pakaian tu beza mana? Elrah tu pakaian dah. Faham tak? Tu jenama je. Santau tu sihir dah. Dia jenama. Cuma persoalan tadi dipanggil santau jenis sihir ke apa Ustaz? Dia sihir dah, cuma santau tu masuk melalui apa? Kalau dimakan. Kalau masuk melalui diminum. Kalau masuk melalui angin, dihidu.
Kalau masuk melalui wangi, dihidu juga. Kalau masuk melalui asap, dihidu juga. Faham? Dan kebanyakan santau adalah dimakan, diminum, dihidu. Kebanyakan. Santau ni ramuan je, jenama je. Orang Melayu. Perkataan sebenar, jin. Ada jin Islam, ada jin kafir. Dipanggil syaitan lah, kafir. Syaitan yang mengganggu kita. Korin tu jin juga, cuma dipanggil syaitan. Okay? Sebab dia terputus daripada kebaikan, terputus daripada rahmat, tidak suka kebaikan dan menghalangi orang lain daripada jalan kebaikan, jalan rahmat Allah, dan dia menghasut kita ke jalan keburukan. Itu syaitan. Syaitan ada dua, di kalangan jin dan di kalangan manusia. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Contohnya Korin tu jin. Tu syaitan. Contohnya lagi hatu raya, kita panggil. Hatu raya tu jenama je, sebenarnya jin. Hatu air. Hatu air tu jin yang hidup dalam air. Faham tak? Tu langsui boleh terbang. Jin juga, cuma jin jenis bersayap boleh terbang. Langsui tu jenama. Asalnya adalah jin. Faham? Begitu juga dengan santau. Santau ni jenama. Sebenarnya dah sihir. Cuma masuk melalui 7 jenis tadi. Pertama, dimakan. Yang kedua, diminum. Yang ketiga, dihidu. Yang keempat, ditanam. Yang kelima, disiram, ditabur. Yang keenam, digantung. Dan yang ketujuh terakhir pada pagi ini adalah apa? Ditiup. Ditiup ni masuk melalui angin, Ustaz? Tak semestinya ditiup ni dia boleh masuk semua sekali. Itu kelebihan ditiup. Ditiup jarak jauh. Ditiup pada patung yang ada rambut kita, contoh. Yang ada pakaian kita pada patung tu. Ada nama kita. Dia tiup tu di Thailand. Kita kena. Jadi pengaruh dia hadir tu masuk melalui apa? Dihidu ke? Dalam makanan ke? Dia boleh masuk melalui. Kalau masuk melalui makanan, macam mana dia tiup jauh, Ustaz? Macam siapa yang ke atas ni? Tidak. Dia tiup sana. Cuma bila kita tidur, kita mimpi makan. Dia masuk melalui makan dalam mimpi. Faham? Okey, faham? Itu maksudnya. Contohnya dia tiup masuk, dia tiup ni boleh masuk Melaka je ni. Melalui dihidu. Melalui apa? Diminum. Kita akan mimpi diminum. Mimpi minum. Allahu Rabbi. Ini berlaku. Itu sebagai contoh. Kalau nak penjelasan panjang lebar lagi, perincian satu persatu, ada nota, ada slide dan sebagainya, tuan-puan join kelas. Join kelas lah. Yang tu perlukan masa panjang lah. Penjelasan dia, perbahasan dia, nota dia, rujukan dia, semua ada dalam kelas lah. Kelas pengurusan kelas khusus lah. Khusus. Yang tu yang special punya lah. Yang ni kita nak kongsikan untuk masyarakat awam, pendadahan asas sahaja. Ini asas sahaja. Dia beza mana sihir pemisah dengan sihir dimakan. Pemisah tu tujuan. Faham tak? Tujuan sihir dikehendaki. Pengaruh sihir tu berlaku pada kita. Tujuan apa? Pemisah. Tujuan pemisah. Sihir tu dibuat pada kita untuk tujuan apa? Sakit. Sakit tu tujuan. Gila. Jadi gila gitu kena sihir. Itu tujuan. Gila ni tujuan sihir tu dibuat. Jadi orang panggil sihir gila. Dia kena sihir ke apa? Sihir gila. Tujuan telah tercapai kepada hamba Allah tersebut. Masa sihir jadi gila. Faham? Orang perlatar panggil gila. Faham tak? Jadi gila dia. Jadi gila. Kita pun kata dia kena jenis sihir ke apa? Sihir gila. Salah. Gila tu tujuan. Jadi sihir tu masuk. Sebelum dia jadi gila tu, sihir tu masuk kena pada dia. Masuk melalui apa? Sama ada 7 ni. Makan, minum, hidu, tanah, sirai tabur, gantung, hidu. Nampak? Dia masuk. Maka tercapai tujuan. Tujuan sihir macam mana? Supaya dia tak dapat bersetubuh. Jadi macam mana?
sakit kemaluan, jadi nak bersetubuh jadi gaduh, panas, ataupun jadi apa, tak hilang nafsu, ataupun masa nak bersetubuh tertutup pintu, contoh. Kemudian kalau nak bersetubuh jadi gatal, yang bersetubuh jadi pendarah, darah keluar semua. Apa lah. Tu. 3 bulan, 4 bulan darah hari-hari keluar. Allahu Rabbi. Tu. Doktor pun tak tahu sakit apa. Itu. Jadi situ orang pun kena belajar lagi. Bab hukum fiqh pula, nak solat macam mana, darah istihadah ni macam mana. Banyak lagi. Allahu Rabbi. Situ perlukan ilmu. Kalau kita belajar dengan uskun, tak ada rujukan. Dia ambil dalam Google je banyak. Ambil Google, capu-capu, dia fikir dengan kepala otak dia tanpa garis panduan ilmu, dia buat ilmu sendiri. Lepas tu ijazah kepada tuan-puan. Mampu kita beramal tanpa ilmu. Tak sah. Tak sah wala yuqbalu minhu. Dan tidak diterima oleh Allah. Dan kita akan membabi buta dalam pengubatan. Faham? Sebab tu penting ilmu, garis panduan ilmu. Ni saya bagi tahu ni dengan jelas tadi. Kalau tak jelas lagi, itu tuan-puan perlu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perlu banyak doa lah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur'a alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Baca banyaklah doa. Kalau payah nak faham lagi, tak tahu. Rujukan yang saya kongsi pada tuan-puan pada pagi ini, rujukan dia adalah kitab, 2 kitab. Pertama, kitab Usulus Sihr. Yang kedua, kitab Marad As-Sihr, iaitu Maradus Sihr, iaitu yang dikarang oleh Syekh Dr. Sa'id Ahmad Abduh, dan beliau masih hidup lagi. Dia berada di Mesir. Kitabnya international. Seluruh dunia, kalau bab sihir, kita rujuk kitab dia. Tu. Jadi uskun jarang rujuk kitab ni. Kitab ni tak ada lagi dalam bahasa Melayu dah. Tak ada lagi. Dia dalam sepenuhnya dalam bahasa Arab. Dan sedang dalam usaha panel-panel untuk menterjemahkannya. Tapi di panel di Malaysia tidak ada, panel di Indonesia sahaja ada. Yang saya salah seorang yang terlibat. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala. So nilai dengan ilmu. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT, ramaikan guru, banyakkan rujukan. Ramaikan guru, banyakkan rujukan dan luaskan pengalaman, insya-Allah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak rujukan lengkap, berkaitan dengan sihir, nak rujukan lengkap, bukan saja berkaitan dengan sihir, hasad ain, sihir, gangguan jin, ikut saka ke, pencinta, jin intikam, balas dendam, gangguan rumah, kaedah-kaedah pengubatan dan segalanya, bacaan-bacaan, nota-nota. Jadi tuan-puan, hari ni sempena 22 hari bulan 11 tahun 2022. Cantik nombor hari ni, 22/11/22. Hari ni sempena, saya buat live pada pagi ni, sempena tarikh yang keramat hari ni, 22/11/22. Dan insya-Allah hari ni akan kita tahu siapa Perdana Menteri kita hari ni. Saya nak umumkan untuk penjualan buku. Siapa-siapa nak rujukan, ada tak banyak, ada sikit lagi buku dalam berapa 12 dalam 24 lagi. Ada 24 stok sahaja. 24 sahaja. Siapa-siapa nak buku lengkap A sampai Z tentang ruqyah syar'iyah dan semua yang saya sebut tadi ada dalam tu, bahkan lebih lengkap lagi. Muka surat dia 1090. 1090 muka surat tebal ni buku kitab. Jadi biasanya orang jual di Malaysia ni RM190. Biasanya orang jual di Malaysia ni RM190. Hari ni tuan-puan, saya nak beri diskaun siapa nak. Saya nak beri diskaun berapa Saya nak beri diskaun tuan-puan, siapa nak hari ni daripada 190 saya beri diskaun tuan-puan sebanyak 170. 70 40
90. RM20 potong. Dan saya belanja postage. Postage saya belanja. Postage saya belanja. Dalam negara Malaysia sahaja. Luar negara kena tanggung sendiri postage. Luar negara tanggung sendiri postage. Dalam Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak, saya belanja postage. Tak apa. Sempena hari ni. Tuan-tuan, sempena hari ni, tarikh yang keramat, insya-Allah kerajaan Malaysia terbentuk hari ni, akan ada pengumuman. Insya-Allah ada hari ni. Jadi tuan-tuan, siapa-siapa nak buku, insya-Allah buku tebal, buku bahasan ruqyah syariah dari A sampai Z, muka surat dia 1090 muka surat semua sekali, A sampai Z ada belaka. Semua yang saya bicara semua ada dalam ni, kerana buku tersebut rujukan dia daripada 28 buah kitab daripada luar negara, di seluruh negara dibuat rujukan tersebut, termasuk kitab yang saya sebut tadi ada juga dalam tu rujukannya. Jadi tuan-puan dirahmati oleh Allah, harga asal 190, tuan-puan boleh sidik sendiri. Semua orang lain, pihak lain yang jual 190 semua sekali. Itu tetapan harga sebenar. Muka surat 1090 jumlah muka surat. Jadi tuan-puan, hari ni sempena tarikh yang keramat 22/11/22, insya-Allah kerajaan Malaysia akan terbentuk. Tak kiralah siapa yang naik, itulah kerajaan Malaysia yang perlu kita terima dengan hati yang lapang, suka ataupun tidak. Kita kena teruskan rawatan, kita kena teruskan pekerjaan macam biasa. Mereka dapat jawatan, kita macam biasa. Faham? Okey. Puan-puan, jadi kita fokus pada kerja kita. Jadi hari ni sebenarnya 22/11/22 saya bagi diskaun daripada 190, saya beri 170 saja. Dan saya beri 170 saja, dan saya belanja postage seluruh Malaysia. Jadi siapa-siapa yang nak boleh tengok pada ruangan komen. Boleh tengok pada ruangan komen ini yang telah dipingkan, yang telah saya pingkan ini. Boleh kontak admin 1 ataupun admin 2. Hari ini sahaja, tamat sehingga pukul 12 tengah malam ini. Tamat sehingga pukul 12 tengah malam ini. Hari ini sahaja. Hari ini saja. Free postage seluruh Malaysia. Harga asal 190 buku. Kita bagi potongan 170. Free postage. Banyak dah. Tu. Saya pun tak tahu untung dok. Baik. Untung aku RM10. Gitu. Tangguh postage lagi. Itu. Sempena hari inilah sahaja. Jadi tuan-puan, moga-moga dengan ada panduan buku ilmu tersebut, banyakkan rujukan, ramaikan guru, luaskan pengalaman itu. Ramaikan guru, banyakkan rujukan, luaskan pengalaman. InsyaAllah, semoga Allah memandu kita dengan taufik hidayah, insyaAllah. Okey, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah, bagi yang berhajat nak buku, saya showkan tuan-puan milikilah buku. Tak kira lah kita minat atau tidak minat, kena ada buku perubatan ini di dalam rumah kita. Sekurang-kurangnya ada rujukan yang kita boleh rujuk. Okey, ini dia. Hanya ada 24 stok saja. Hanya ada 24 stok terakhir sahaja. Tu. Habis 24 tu habislah. Baik, insya-Allah. Nanti pihak media Asaza akan postkan semula apa yang saya katakan ini dalam bentuk banner, insya-Allah. Jadi itu saja untuk hari ini. Saya pun sudah kelewatan dah pukul 8. Perlu siapkan kerja di UT, dan saya perlu ambil barang sikit dan perlu menuju ke stew. Ada rawatan, ada kerja yang perlu dibuat. Itu Muhammad Akhtar Imran, murah, saya beli 190. Tahu tak apa, hari ni saja. Esok expired dah, esok dah. Hari ni saja. Hari ni saja tuan-puan. Ini pun sempena yang masuk live ni. Tu. Hari ni saja. Esok dah. Esok dah. Kalau buat hari-hari mampu saya. Orang nega, semua orang selain daripada nak berkah, selain daripada memenuhi mencari nafkah, semua orang nak untung. Tu, nak untung.
Jadi kalau saya nega hari-hari, kalau saya buat gini, mampu saya. Ni pun mesti ustaz saya marah pada saya dah ni. Ni mesti ustaz saya marah ni. Ustaz banyak bagi diskaun. Ustaz semua kurang harga. Macam mana kita nak untung macam orang lain? Tak apalah kata. Tak apa. Bukan sokmo-sokmo. Bukan selalu, sekali-sekala je. Sempena-sempena hari tertentu sahaja. Yang ini hari ini sempena 22, sebelah 22. InsyaAllah akan naik kerajaan baru. Moga-moga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, tuan-tuan dirahmati oleh Allah. InsyaAllah now dah tahu what happened to me, Emilia Manuel Pacana. Okey, saya tak pasti. Boleh saya tanya, Emilia ni orang mana? Singapura ke, Brunei ke, Patani ke, Vietnam ke, ataupun orang Singapura? Okey, InsyaAllah nanti ustaz akan ke Singapura. Kita ada wakil kita seorang di sana. InsyaAllah kita ke sana. Guna visa pasport jalan-jalan je. Tapi antara tujuan ke sana adalah pengobatan nanti. InsyaAllah kita jumpa di sana. Kalau duduk di Singapura lah, Emilia. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Ustaz, berapa harga buku tu? Harga asal 190. Kita bagi potongan hari ni 170 saja. Dan postis saya belanja. Free postis saya belanja. Seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak. Tapi kalau luar negara, Brunei, Singapura, Thailand, itu anda hari ni saja. Anda kena tangguh sendiri ya. Luar negara tangguh sendiri sebab mahal sangat. Mahal sangat. Tu. Mahal sangat. Orang Malaysia ustaz cuma mix. Masya-Allah, Emilia mix. Terbaik. Terima kasih. Semoga diberkahi oleh Allah, Emilia Manuel. Maaf kalau ustaz sebut nama salah, minta maaf. Minta maaf. Okey. Baik. Okey. Hari ni saja sampai pukul 12 tengah malam. Harap admin take note Admin take note tu. Namakan hari ni kita buat diskaun, jual harga biasa, jangan. Take note Gambar buku ke mana ustaz? Gambar buku boleh tengok dalam grup Telegram. Gambar buku boleh tengok dalam grup Telegram. Nanti admin tolong hantar gambar buku dan tolong hantar dia punya kandungan pula. Kandungan apa yang ada dalam. Hantar juga kandungan supaya orang dapat lihat apa secara menyeluruh sebelum membeli. InsyaAllah tuan-puan, kalau tuan-puan beli ni, InsyaAllah akan sangat bermanfaat dan akan memuaskan hati tuan-puan, kepuas hati. Sebab semua ada. InsyaAllah. Baik, apa-apa hal dalam grup Telegram, apa-apa hal dalam grup Telegram saya dah lewat tuan-puan. Okey, sebelum orang ramai di JT ni, saya nak turun awal-awal. Okey, InsyaAllah jumpa lagi pada live yang seterusnya, insyaAllah. Telegram Asazah Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ahadun ahad. Allahu Akbar. Ramaikan guru, banyakkan rujukan, luaskan pengalaman.